Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Salman kata, kejap boleh. Kejadian hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah adalah berbeza. Kerana antara hujahan utama berbeza makhraj dan berbeza siyak. Tapi masalahnya benda ni tidak semestinya. Ada hadis yang beza makhraj, beza siyak, dan sebab urut dia bila kita baca tu tak sama. Tetapi kejadian itu adalah sama. Kejadian itu adalah sama. Kita tengok hadis ini. Hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang kedua diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah. Ini berkenaan dengan seorang lelaki yang dalam lafaz yang pertama aftara fi Ramadan fi zamanin Nabi SAW. Aftara ni apa? Terbuka puasa atau buka puasa. Buka puasa ni dengan macam-macam lah. Makan, minum ataupun mengadakan hubungan ataupun buat perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat tersebut macam mana untuk bayar kafarah. Tengok hadis yang dibawa oleh Sayyidatina Aisyah. Ini beza makhraj Itu sahabat pertama yang merawikan berbeza. Kemudian cerita dia pun kalau kita baca sekali, kita tengok ada drama di situ. Lelaki itu datang dan kata, "Ihtaraktu ya Rasulullah, ihtaraktu, aku dah terbakar ni. Aku dah terbakar dah ni." Kemudian Nabi tanya dia, ada dialog pula dengan Rasulullah SAW. "Apa masalah kamu?" "Aku telah mengadakan hubungan kelamin dengan isteri aku pada pagi Ramadan." Kemudian Nabi SAW menjelaskan cerita dia panjang. Cerita dia panjang. Jadi kita lihat dekat sini ada siyak yang berbeza, makhraj yang berbeza. Tetapi Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa ini adalah kisah yang sama. Cuba kiaskan yang ini dengan usaha untuk membezakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam dan hadis Ubaidullah. Kita tengok dia lebih kurang sama. Ini bagi pendirian kami dia lebih kurang sama. Tidak ada sebab yang qat'i untuk memisahkan dua kisah ini. Dan saya dah bawa kalam-kalam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Khallal yang memberi isyarat bahawa kisah ini adalah kisah yang sama. Baik. Yang kedua, Ustaz Salman tidak menjelaskan pendirian dia berkenaan dengan Abdullah bin Raja. Riwayat Mas'udi, orang yang meriwayatkan Abdullah Mas'udi sebelum dia ikhtilat Abdullah bin Raja. Kenapa Ustaz Salman dalam tesisnya tidak cerita tentang Abdullah bin Raja? Hanya cerita tentang dua perawi yang lain yang setabaqah dengan Abdullah bin Raja. Ini saya tanamkan persoalan. Kemudian Ustaz Salman kata dalam tesis beliau, muka surat 30, saya masukkan tesis beliau sebab beliau berikan tesis kepada saya. Jadi saya boleh anggap bahawa itu termasuk di dalam hujah Ustaz Salman. Bahawa dia tidak jumpa dalam buku yang telah dicetak. Okay, tadi Ustaz Salman nafi. Ustaz Salman kata, saya tanya dua kali tadi. Ustaz Salman kata, Ustaz tak jumpa hadis ke tak jumpa sanad? Ustaz Salman kata, tak jumpa hadis sahaja. Tapi kalau kita buka dalam tesis Ustaz jelas-jelas kata bahawa Ustaz tak jumpa sanad dia sekali. Saya bacakan. Lam yadhkur al-Zahabi sanad al-hadith ila Ata. Zahabi tak sebut. Sedangkan Zahabi sebut. Ada. Di dalam kitab yang ditahqiq oleh Al-Barraq, ada. Jadi maksud dia, Ustaz bila cek hadis ni, mungkin Ustaz hanya merujuk sebahagian kitab, tapi tidak merujuk tahqiq-tahqiq yang lain. Dan muhaqqiq ini merujuk kepada siapa? Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi punya tahqiq. Ibn Nasiruddin Ad-Dimashqi ini, dia adalah hafiz dalam hadis, dan dia kopi dia punya manuskrip tu daripada manuskrip tulisan tangan Al-Zahabi sendiri. Maksud dia versi tahqiq dia tu adalah antara yang paling tepat sekali. Dan sanad itu ada. Sanad itu ada, hadis itu pun ada. Jadi lafaz taubah
bukan syaz, tetapi mufassir. Imam Syafi'i kata wanita itu ajma'. Riwayat Mas'udi menyokong wanita itu ajma'. Riwayat Mas'udi mengatakan wanita itu jawab dengan bahasa isyarat. Jadi, apa yang disampaikan oleh Taubah Al-Anbari, versi Taubah Al-Anbari ini bukan tidak ada sokongan lain. Bukan tidak ada sokongan ulama salaf yang besar-besar seperti Imam Syafi'i yang memahami hadis itu bagaimana. Kita nak tahu macam dia orang faham. Macam mana Imam Ahmad dengan Khalal tadi faham. Dia memahami ini secara bersama. So it's very important kita lihat kefahaman mereka. Kemudian dalam muka surat 47 di sisi Ustaz Salman. Ustaz Salman dakwa sandarkan kalam Ibn Hajar bahawa rajul dalam hadis Abu Hurairah adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Sedangkan Ustaz Salman cenderung menyampaikan hadis Zuhri dengan hadis ini. Betul tak? Ustaz cantumkan. Ustaz cenderung. Ustaz tak kata confirm, Ustaz cenderung mengatakan ini adalah kisah yang sama. Tapi hadis Zuhri yang sahih itu ada sebut jelas bahawa lelaki itu adalah minal ansar dan Hatib bin Abi Balta'ah muhajir. Ini tidak ada khilaf kepada bahawa dia adalah muhajir, dia bukan ansar. Jadi macam mana Ustaz Salman boleh gabung-gabungkan ni? Tadi Ustaz Salman kata saya menggabung-gabungkan, saya lihat kat sini ada menggabung-gabungkan satu yang tidak boleh digabungkan. Ini juga adalah berkenaan dengan tesis Ustaz Salman. Apabila berbicara tentang manhaj-manhaj yang berbeza dalam menafsirkan ayat-ayat sifat, termasuklah fis sama' ini, aina Allah. Bila cerita berkenaan dengan ta'wil, Ustaz Salman bawa kalam Al-Ghazali dan Ar-Razi. Saya bacakan sikit kalam ini. Tak apa, saya rumuskan saja, minta maaf. Imam Al-Ghazali selepas menceritakan tentang pelampauan sebahagian Hanabilah dan pelampauan Mu'tazilah yang melampau dalam takwil, Imam Ghazali kata jalan tengah dia apa? Jalan tengah dia kita hanya boleh dapat daripada nur ilahi. Dengar macam kasyaf lah kan? Kita hanya boleh dapat jalan tengah itu daripada nur ilahi. Bahkan dalam statement ni seolah-olah macam Imam Al-Ghazali meletakkan nur ilahi itu lebih tinggi daripada wahyu, daripada sama'. Kemudian Ustaz Salman bawa kalam Ibn Taymiyah yang mengomentari kepada kalam Al-Ghazali. Saya nak kritik Ustaz Salman, saya nak kritik Ibn Taymiyah sekali. Kerana kesalahfahaman terhadap apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dan Ar-Razi. Ibn Taymiyah kata apa? Hazal kalam madmunuhu annahu la yustafadu min khabari Rasul sallallahu alaihi wasallam syai' min al-umur al-ilmiyah. Dia kata, seolah Al-Ghazali nak kata bahawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tidak boleh membawa satu ilmu yang pasti, umur ilmiah, perkara ilmiah yang boleh kita pegang sebagai ilmu. Seolah macam Imam Ghazali nak kata kasyaf yang akan menjadi hakim kepada Quran dan kepada sunnah. Bukan itu yang Imam Ghazali nak sampaikan. Bukan itu sahabat-sahabat. Saya ajak kita sama-sama baca hadis berkenaan dengan Khawarij. Tengok, masalah Khawarij apa? Mereka ada wahyu tak? Mereka ada Quran, ada sunnah tak? Bahkan di kalangan mereka ada hufaz, hafizul Quran dan hebat dalam hadis. Maksudnya mereka ada sama', ada wahyu dengan mereka. Tetapi apa yang mereka tidak ada? Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Mereka baca Quran, maksudnya mereka ada nafs, mereka ada sama', mereka ada wahyu. Tetapi bacaan Quran mereka tidak lepas kerongkong mereka. Maksudnya dia tak faham apa dia baca. Dia tidak faham apa dia baca dan dia tidak dapat hidayah, tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baca kalam Imam Malik yang masyhur ni. Laisal ilm bi kathratir riwayah wa innamal ilmu bi nurin yaqdhifuhu Allah fi qalbil 'abd. Ilmu ni bukan banyak riwayat, tahu baca macam hadis, hafal Quran, tak semestinya orang tu ada ilmu. Kita sepakat benda ni, saya tahu. Ilmu yang sebenar adalah nur yang Allah campakkan. Imam Ghazali juga guna nur. Yang Khawarij adalah nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ada kefahaman yang sahih kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Ghazali kata. You kena ada nur tu, you kena ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah ramai anak-anak muda hari ini. Ada Quran, ada sunnah, dia letak Sahih Bukhari, Sahih Muslim kat rumah dia, dia ingat dia dah ada wahyu dengan dia. Yang dia go around takfir,
mencampakkan orang tu bid'ah, orang ini kafir dan sebagainya hanya kerana dia ada hadis-hadis sahih. Mereka tidak ada nur daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nur ini juga bermaksud nurul aql. Imam Ghazali dalam Munqidh min ad-Dhalal, Imam Ghazali bercerita tentang nurul aql. Sampai satu ketika Imam Ghazali dia hilang kepercayaan kepada sumber-sumber ilmu yang biasa, kepada panca indera dia, kan, kepada akal dia. Dia mula ragu, boleh tak percaya benda-benda ni. Sebab mata boleh salah, telinga boleh salah, kita berfikir pun kita boleh salah. Jadi dia timbul ragu. Sehinggalah dia kata Allah campakkan nur. Dan nur yang dicampakkan itu apa? Dia kembali percaya kepada al-badihiyat ataupun al-awwaliyat al-aqliyah. Apa yang dipanggil sebagai axiom, axiomatic principles. Had adna akal kita semua. Bila kita kata seseorang itu berakal, dia ada minimum quality of akal. So Imam Ghazali kata, aku diberikan cahaya itu. Dan ulama menjelaskan, dia kembali percaya kepada akal manusia ini boleh membawa kepada kebenaran. Dulu dia tak percaya, dia jadi percaya. Jadi nur ini kita kena faham dengan baik. Bukan Imam Ghazali letakkan akal atas wahyu. Ini banyak salah faham sahabat-sahabat kita daripada aliran salafiyah. Mengatakan Asy'ariyah mendahulukan akal daripada nakal. Saya nak awak fahamkan kata-kata ahli kalam ini. Fahamkan benar-benar kata-kata ahli kalam ini. Apa ahli kalam ini kata? Apabila nakal ataupun Quran dan sunnah yang zonni bercanggahan dengan dalil akal yang qat'i, yang pasti, kita kena dahulukan dalil akal yang qat'i. Sahabat-sahabat boleh terima tak? Jujur saya nak tengok survey. Kalau bercanggah dalil Quran dan sunnah yang zonni, yang kita tak sure makna dia apa, bercanggah, yang kita tak pasti makna dia apa, bercanggah dengan dalil akal yang pasti, kita kena kedepankan dalil akal yang pasti. Sahabat-sahabat setuju tak? Susah nak setuju kan? Tahu tak siapa yang cakap ni? Ibn Taymiyah. Adakah kita nak kata bahawa Ibn Taymiyah meninggikan akal di atas nakal? Tidak. Bukan itu maksud Ibn Taymiyah. Apapun kita kena balik kepada yang pasti. Sebab kadang kefahaman kita kepada Quran Sunnah tak pasti, kita tak sure. So kita kembali kepada yang pasti. Ada dalil akal yang pasti. Setuju tak ada dalil akal yang pasti? Ke semua dalil akal zonni? Parah kalau macam tu. Ada dalil akal yang qat'i, ada dalil-dalil nas yang zonni. Bila bertembung, kita kena dahulukan dalil akal yang qat'i. Ini bukan sahaja Imam Fakhruddin Ar-Razi kata. Imam Ibn Taymiyah pun kata macam tu. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun kata macam tu. Naam, huwa Syekhul Islam bila dia melawan batiniyah. Bila dia melawan pelampauan tasawuf. Huwa Syekhul Islam, huwa syekhi dalam isu ini. Tetapi apabila kalam ini ditunjukkan begitu, saya rasa terpanggil untuk kritik. Kemudian Ustaz Salman juga nukil Ibn Taymiyah dalam tesisnya. Ibn Taymiyah kata, "Wa man i'taqada anna al-'arsya huwa al-makan wa anna Allah fawqahu ma'a ghinahu anhu, fala raiba innahu fi makanin bihadha al-i'tibar." It's very difficult to wrap our heads around this statement. Ibn Taymiyah kata apa? Siapa yang percaya bahawa arash itu adalah tempat dan bahawa Allah fauqahu, Allah di atas arash itu, dalam keadaan dia tidak memerlukan arash itu, tidak syak lagi, maka Allah berada di tempat, fi makan, bihazal i'tibar. Pada perspektif itu, Allah berada pada tempat. Ini kalam bercanggahan. Ada tak, first sekali saya nak tanya, ada tak dalil yang mengatakan arash itu tempat? Siapa yang kata? Ada Allah kata arash itu tempat? Ada Nabi kata arash itu tempat, makan? Mana dalil? Kemudian, ada tak dalil arash itu dengan makna al-bu'du al-mujarrad wal-fadha' al-mumtad? Sebab saya tahu Ustaz Salman tolak makna makan yang pertama. Kita setuju. Makna makan yang pertama kita sama-sama tolak. Tak sesuai dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz ya dalam tesis Ustaz? Betul. Kita berbeza pada yang ini. Saya tak pasti pendirian Ustaz Salman, tapi ini pendirian Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata dengan makna ini tak ada masalah. Hakikat yang masalah dekat sini, kita tak tahu hakikat Allah. Dan kita tak tahu hakikat arash. Macam mana kita boleh tahu hakikat istiwa? Ini soalan.
Kita tak tahu hakikat Allah, kita tak tahu hakikat Arash. Lepas tu boleh pula kita speculate Arash ni mungkin tempat bagi sebahagian orang yang percaya perkara itu. Dan isu dia adalah isu literal. Tadi Ustaz Salman ada respon. Saya tanya, terima tak Allah Subhanahu Wa Taala di atas Arash secara literal? Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia secara literal. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di depan orang yang solat secara literal. Saya bukan mempersendakan dan mempermainkan orang yang percaya Allah Subhanahu Wa Taala di depannya. Wallahi tidak. Saya mempersoalkan kepercayaan orang yang kata saya percaya secara literal, Ustaz. Saya tak pasti Ustaz Salman setuju ataupun tidak. Allahu alam, kita boleh bincang nanti. Tapi itu yang kami kritik. Bila you kata literal, dia jadi masalah pada logik dan bahasa. Yes, you may say ini di luar kemampuan akal kita. Tak, dia ada masalah pada language. Not only akal but language, linguistic problem. Kita kena hormat, kita kena ada adab pada bahasa. Orang-orang yang meletakkan makna pada bahasa ni, dia ada makna dia. Kita tak boleh kata literal ke atas dan ke bawah. Allah juga berada di langit bumi, tapi Allah tetap di atas arasy dia. Ini dah mulakhabat dari segi bahasa. Kita kena hormat bahasa yang ditetapkan oleh ulama-ulama yang menetapkan makna. Kemudian bagaimana pula fauqal arsh boleh jadi fauqal makan boleh jadi fi makan. Bagaimana pula fi makan boleh jadi fauqal makan? Sepatutnya bila kata fauqal makan, dia melangkaui. Bukan fi, melangkau. Macam kita kata fauqaz zaman, dia bukan dalam zaman. Allah fauqaz zaman, yakni huwa laisa mahsuran fi zaman. Allah tidak terikat dengan waktu, itu maksudnya. Tapi Ibn Taymiyah kata Allah Subhanahu Wa Taala fauqal makan, maksud dia fi makan. Ini ada problem. Dan penggunaan fi dengan makna ala dalam Quran semua ada mumasah. Ambil perhatian benda ni. Saya faham ada yang nak respon kata fi ni, fi sama ni kita tak takwil, kita kata fi bermakna ala. Fi bermakna ala sebab dalam Quran ada. Masalah dia semua ayat dalam Quran fi bermakna ala ada mumasah. Ada bersentuhan. So kalau nak ambil zahir dengan mumasah sekali. Kalau tak ambil mumasah, maksud dia awak dah nafikan makna literal. Awak dah menafikan makna hakiki. Dan kalau nafikan makna hakiki, kita bersama. Dan tak bersama dalam semua isu pun tak ada masalah. Okay. Ustaz Salman sokong dakwaan bahawa pegangan yang mengatakan Allah bersendirian di tempat yang tinggi adalah fitrah. Ni dalam muka surat 160. Fitrah, percaya Allah bersendirian di tempat yang tinggi. Ni, kita beristilal dengan fitrah ni, saya tak pasti mana datang. Macam mana fitrah ni boleh jadi rujukan utama? Nabi hanya kata kita lahir dalam fitrah. Nabi tak kata itu adalah sumber rujukan dalil kita. Sebab ini adalah fitrah yang salah. Sebab kita ada hadis dari riwayat Muslim, lama qadallahu al-khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa al-arsh. Dekat atas arasy bukan hanya ada Allah. Ada kitab yang Allah tulis bersama dengan dia dekat arasy. So dah langgar dengan fitrah. Kedua, fitrah manusia juga menganggap bahawa Allah dalam waktu. Kalau tanya budak-budak, ada tak sebelum, selepas dan sekarang untuk Allah? Allah semalam buat apa, hari ni buat apa? Budak-budak akan boleh terima. Tapi sebenarnya benda tu kita tahu semua salah. Fitrah tu, tapi salah. Kita tahu Allah tidak terikat dengan waktu. Takkan Allah terikat dengan waktu? Takkan Allah nak kena tunggu waktu bergerak baru dia boleh buat? Tidak, Allah tidak terikat. Huwa khaliquz zaman, huwa khaliqul makan. Tapi fitrah kanak-kanak menganggap Allah berada di tempat dan Allah SWT berada dalam waktu. Dan fitrah mereka salah. Jadi beristilah dalam fitrah ini problematik bagi kami. Dan ini sikit saja. 2 kali dalam tesis Ustaz Salman, muka surat 53. Ustaz kata hadis mursal Atha' sebagai mu'allaq. Saya pun tak pasti macam mana boleh jadi mu'allaq, mungkin tersilap. Tapi 2 kali diulang. Seperti mana kita tahu mu'allaq itu putus pada awal sanad, bukan pada akhir. Dan mursal Atha' ni dia putus pada akhir. Jadi ini mungkin silapan kecil yang saya boleh bantu tegur lah kalau betul lah. Kalau silap, saya minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya berhenti di sini. Terima kasih.